Saya kalau ni saya tak liur, saya nak liur. Ada tak? Ada. Boleh Okey. Tes cuba. Arahan ni arahan. Yang dihormati Tuan Zahri Timbalan SUK Pengurusan, yang dihormati Tuan Suhaimi Timbalan CEO PKNS, Tuan Firdaus Ketua Unit Penmas SPRM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba. Semua ni stop sikit Okey, dah start saya dah start Tuan Zahri dah kenalkan diri Tuan Zahri, saya pun nak minta izin kenalkan diri saya lah. Walaupun saya dah dikenali tapi saya kenalkan jugalah. Agak riak sikit. Okey, nama saya Rahmat Fitri bin Abdullah. Saya berumur 40-an, awal 40-an. Berasal daripada Johor Bahru. Kelulusan di Uniza Terengganu, dulu dipanggil KUZA. Kemudian saya sambung belajar ke Universiti Malaya. Saya sekolah di Johor Bahru, Sekolah Menengah Kebahasaan Agama Johor Bahru. Kemudian menyertai pasukan polis pada tahun 2003. Sorry saya tak okey. Ada slide? Ada. Awi, tolong bagi slide. Ada slide? Ada. Okey. Saya menyertai pasukan polis pada tahun 2003 berpangkat inspektor, bertugas sebagai pegawai penyiasat jenayah di IPD Petaling Jaya. Pada ketika itu saya menyiasat kes-kes jenayah kekerasan, kes gaduh, samun, ugut, rompak, potong, slash, segala apalah yang ganas-ganas tu. Kemudian saya ditukarkan ke bahagian jenayah komersial untuk siasat kes-kes penipuan scam-scam ni. Dulu scam-scam ni tak hangat sangat. Dulu kebanyakannya tipu bersemuka. Sekarang ni, lately ni banyak scam online sebab dah ada start handphone tu. Handphone tu penyebab dia. Kemudian saya bertukar ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial APK Selangor. Ni dekat sini, Shah Alam. Dulu saya duduk sini tak pernah dia orang panggil saya. Saya dah duduk KL jauh baru nak panggil. Lepas tu saya dinaikkan pangkat ASP. Tadi saya dah duduk daripada jenayah, saya pergi jenayah komersial kan. Naik pangkat ASP, saya pergi balik jenayah. Sebagai pegawai penyiasat kanan jenayah IPD Kajang. Saya siasat kes yang lagi ganas. Kes culik, kes bunuh. Kemudian bos saya kata saya kurang pandai, dia hantar saya ke Universiti Malaya untuk belajar. Saya ambil kos sains siasatan. Habis tu saya keluar, saya ditukarkan ke bahagian Bukit Aman, risikan. Risikan ni dia macam kerja-kerja James Bond. Awak tengok dalam movie tu kan, yang menyamar-menyamar kan, tu kerja saya. Kerja saya adalah perlu meramalkan apa yang akan berlaku sebelum kejadian, semasa dan selepas. Dahsyat, risikan ni best. Saya kena masuk lebih awal. Saya kena dengar apa dia cakap. Saya kena tengok, oh dia akan makan kat sini, dia akan duduk sini, dia akan keluar kat sini. Dia macam tu. Tu kerja saya. Masa tu saya bebas berpakaian apa yang saya nak masa tu. Kemudian selepas saya di Bukit Aman, saya ditukarkan yang terkini lah Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial di IPD Sentul sehingga sekarang untuk cakap pasal scam. Tadi apa ni Tuan Pengurusi kata apa? Duta scam. Bos saya panggil saya polis scammer. Kalau meeting dia kata mana scammer, dia tak panggil polis, dia kata mana scammer. Orang tahu dah saya dah tu. So kalau saya jalan-jalan orang sebut polis scam tu, saya tahu lah saya lah, tak ada orang lain, polis scam kan. Okey, saya datang hari ni bukan sebagai pegawai polis. Saya datang sebagai kawan-kawan tuan-tuan dan perempuan. Saya minta izin Tuan Zahri, boleh tak saya buat lebih santai, lebih rock, lebih apa semua Saya ada masa sejam ni, saya macam tak puas lah. Saya sebenarnya nak 3 jam. Boleh 3 jam? Saya pernah cakap 4 jam tau, non-stop. Ya, saya cakap radio. Masa tu dekat nuklear, agensi nuklear. Masa tu diorang boleh ambil makanan, dia boleh masuk balik. Saya cakap dengan penganjur kan, bagus kan idea tu kan. Bolehlah majukan untuk selepas ni lah, bukan masa saya sebab saya sejam je. Okey, untuk tadi ada soalan tak? Tuan-tuan dan perempuan kalau tak nak tanya tak apa, sebab saya akan tanya tuan-tuan dan perempuan. So pilihan di tangan anda. Tak ada soalan Okey, kita nak cakap pasal scam. Siapa yang pernah kena scam dalam dewan ni? Yang pernah
kena scam dalam dewan ni, turun tangan. Turun tangan tu. Tak pernah. Okey. Banyak terima kasih. Banyak yang pernah dan banyak yang tak pernah. Selalunya saya bila yang kena scam ni, dia akan telinga dia macam bernanah sikit kena dengan saya bila dia kena scam. Sebab dia tak nak dengar cakap saya sebelum ni. Tapi manakala Tuan Azhari dah cakap beliau pernah kena scam, saya terpaksa kena tarik balik impian dan hasrat saya nak kasih bernanah tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, scammer ni dia akan datang kepada orang yang ada handphone. Dalam ni siapa yang tak ada handphone, turun tangan. Tak ada handphone, turun tangan. Tak ada handphone, turun tangan. Saya dah turun dah ni. Baru dia nak angkat tuan. Tadi dia tak angkat. Terima kasih, dia turun. Okey. Orang yang ada handphone, dia akan didatangi oleh scammer. Dia datang je. Relax dia datang je. Relax. Saya banyak kali saya melayan scammer. Scammer tak boleh ambil duit saya pun. Don't worry. Dia tak boleh ambil pun. Asalkan first, Tuan Azhari dah bagi contoh tadi. Jangan tekan link. Lain. Itu yang kita risau. Awak tengok anak-anak semua ada anak dalam ni kan. Zaman sekarang budak-budak sekarang dahsyat tau. Dia ambil gambar kan, dihantar dekat boyfriend dia. Saya cukup risau. Ni saya cerita pasal anak saya juga. Anak saya 13 tahun kan, saya tangkap beberapa kali duk chatting dengan boyfriend. Saya tak cerita saya cerita pengalaman saya sendiri. Ini cabaran untuk kita lah zaman sekarang ni. Handphone ni kena hati-hati. Kena ingatkan selalu do and don't dia. Ni saya dah cakap ni don't. Ingat, saya dah pesan katalah awak pergi ke bank, sampai ke kaunter bank, pegawai bank tu minta, boleh saya dapatkan nombor akaun awak? Boleh bagi ke tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau awak kata tak boleh, awak nak bagi nombor akaun apa lagi kat situ? Awak pergi bank bukan pergi pasar malam tau. Kalau nak tegak jangan macam pembaris dah pergi bank, bagilah. Seperamat pesan jangan bagi. Awak jangan jual nama saya masa tu. Jangan memalukan saya masa tu. Saya pegawai pengasas, saya ambil seman. Tuan, saya ambil seman. Dia kata, tuan, dia minat tuan apa semua. Dia selalu tengok tuan punya video. Saya tanya pasal nombor akaun, dia tak nak bagi tuan. Ni masalah juga. Dia dah buat report. Kita nak siasat, memang kita perlukan nombor akaun. Dia tak nak bagi. Ni masalah. Saya kata, kalau dia tak nak bagi, kau sudah balik je lah. Dia tak nak bagi, siapa suruh? Nombor akaun tak ada masalah. Okey, ingat, nombor akaun tak ada masalah. Yang ada masalah, bagi nombor akaun pada orang yang tak sepatutnya awak bagi. Yang jadi kedai akaun tu, kan? Yang ada orang nak pinjam, nak sewakan, nak beli awak punya akaun tu tak boleh. Tapi kalau berjumpa orang-orang, contoh, awak nak masuk kerja kan dengan PKNS sesi borang. Sila isikan nombor akaun. Awak tak nak bagi? Boleh. Awak bagi nombor akaun saya. Biar masuk gaji awak ke akaun saya. Dah awak nak bagi gaji tu, tulislah apa masalahnya. Saya tahu orang depan saya ni semua pada pandai. Masalah saya ni, orang-orang yang follow saya yang bijak pandai dalam saya punya media sosial. Ya Allah, soalan dia. Tolonglah doakan saya ni dikurniakan kesabaran. Saya dah cerita dah, jangan bagi. Dia tanya lagi, tuan, kalau ada orang tu minta OTP macam mana? Saya dah cakap dah jangan bagi. Dia nampak pelik ke soalan saya punya cerita ni? Ni masalah kita bila bermedia sosial. Awak kena ingat so awak semua berhati-hati ketika bermedia sosial. Kalau nak baca komen tu, tengok komen-komen yang positif. Yang negatif jangan duk layan. Aku buat report ke kepala polis, tak gunalah, polis bukan boleh buat apa. Memanglah kau buat report pasal hutang. Polis tak siasat hutang kena ingat. Dan bukan polis tak nak siasat hutang. Kita kena tahu kita duduk di Malaysia ni, kita ada undang-undang. Segala apa pun ada undang-undang dia. Saya tangkap awak ada undang-undang dia. Saya panggil awak ada undang-undang dia. Saya ambil statement ada undang-undang. Semua ada undang-undang. Tuan Azhari pakarlah bab ni, bab undang-undang ni. Semua benda tu ada undang-undang. Tetapi undang-undang untuk kolek hutang pulangan balik tak ada. Kita orang tak ada benda tu. Kalau ada saya lagi suka. Sebab banyak juga orang hutang saya. Banyak. That's why bila awak buat pinjaman bank untuk beli kereta, awak hutang dengan bank kan? Kalau tak bayar, bank pergi tak buat report suruh tangkap awak? Tak kan? Dia buat apa? Ambil tindakan sivil di mahkamah. Tu kena faham undang-undang. That's why sebelum nak komen tu, pastikan komen berasas lah. Kalau tak, telinga awak bernanahkan dengan saya.
Dulu lah saya memang menjawab, saya beta dalam media sosial. Lately ni macam dah turun, macam dah kembali kepada jalan sikit, jadi dia macam slow. Okey, saya ada banyak jenis scam bang. Abang Songkok, Abang Songkok dah buka dah. Oh, dengar lock dia terus buka Songkok Abang ni, awak ke depan ni balik bang. Ke depan lagi ke depan. Tadi ke belakang ni, ke depan awal. Lagi. Banyaknya, ya Allah. Kalau lama ni kan best. Aduh, hai sejam pula. Lagi. Okey. Kena ingat, mulai sekarang kena ingat. Ada banyak jenis scam dalam Malaysia. Ada banyak. Bukan ada satu Bukan yang awak selalu dengar. Yang awak selalu dengar apa? LSDN tu termasuk dalam kes scam apa? Tuan Zari, saya minta scroll boleh boleh nanti kalau nak tengok muka saya, tengok dekat TikTok saya ada banyak. Kalau rindu lah, saya lalu sini kan. Okey. Dekat yang LSDN yang jenis LSDN tu kita panggil phone apa? Saya tahu itu phone. Awak dah lah duduk depan sekali. Dengan selamba awak jawab macam tu Saya baru nak ke belakang tau. Sebabkan awak saya tak jadi. Serius ni lepas tu muka dia belakang je phone. Urusan hal-hal rumah tangga jangan bawa masuk kat sini Saya rasa lebih je. Betul, itu phone scam. Betul puan. Phone scam dulu dia panggil Macau scam, tapi sekarang kita panggil phone scam. Sebab kenapa kita ubah? Sebab Macau tu nama negara. Kita tak nak nanti orang kata nanti ada isu-isu ni kan. Tuan Zahari dia tahu. Tuan-tuan kat depan ni dia tahu bab-bab dasar ni. That's why African scam pun kita tak panggil African scam. Kita panggil love scam, pasal scam. Tapi kita tahu yang love scam tu semua memang mamat tu je lah, tak ada orang lain. Kita nak pergi scam yang mana satu? Dia dasar Okey, ada banyak jenis scam ni. Yang mana awak nak saya sentuh? Saya tak boleh sentuh semua sebab saya masih tak ada. Bang, next bang. Dia ni ada 4. Ni kan. Dah awak komen macam tu, mestilah awak kenal, betul tak? Kadang-kadang tu kita nak cakap pasal etika menggunakan media sosial. Banyak ni di media sosial. Cuba awak tengok, kalau awak ada page SUK, KPKNS, awak tengok yang hentam tu. Cuba tengok dia orang yang hentam tu. Pelik-pelik je. Saya pun kadang-kadang ada seorang wanita akibat phone scam 5.2 juta di Kuala Lumpur. Siasat dia beli fee. Wanita dia memang kaya, jangan risau. SPLM jangan risau, dia memang betul ada duit. Duit dia banyak. Dia dihubungi oleh KKM. Tadi jantung kan? Ni KKM. Kata dia terlibat dengan kes jualan vaksin. Saya tanya dengan wanita ni, awak memang pernah tengok vaksin, memang pernah jual vaksin? Tak pernah tuan, saya kena injek 3 kali, tu je. Dan saya kata, kalau tak pernah, kenapa kau pergi layan, kau perlu risau? Dia kata, tuan, saya rakyat yang orang kata bertanggungjawab. Bila penguatkuasa call saya kena bekerjasama. Saya tahu bekerjasama tu bagus. Masalah awak bagi kerjasama, awak bagi dengan akaun awak sekali. Itu yang kita tak nak. 5.2 juta, awak bayangkan 6 bulan setiap hari scammer tu akan call dia. Puan, apa khabar? Puan okey. Sebab apa? Sebab kenapa 6 bulan? Layan, okey betul, memang layan, takkan tak layan pula. Yang ni pun memang roro depan ni dahsyat-dahsyat dia punya jawapan dia. Memang dipilih ke? Sebab terima kasih bang, betul lah tu dia layan kan, kalau tak layan tak jadi. Kenapa 6 bulan? Sebab duit yang berjuta-juta dia tak boleh keluar sekali banyak. Kan dia ambil masa. That's why scammer ni akan pancing. Dia akan cakap apa? Tuan jangan jumpa orang lain. Tuan jangan tanya orang lain. Tuan jangan tanya suami you. Nanti suami you pun kena tangkap. You jangan ni. Banyaklah benda-benda tu yang merepek meraban yang awak percaya tu. 6 bulan 5.2 juta. Saya tanya, puan, you tak ada anak ke? Sebab semua orang yang kena scam, kalau dia tanya, dia akan selamat. Confirm dia akan selamat. Ni masalah yang tak bertanya. Wanita ni bukan calang-calang kelulusan luar negara. Master accounting siut. Selamat duit company dia.
Jadi saya tanya dia, tak ada anak ke? Dia kata ada anak. You tak pernah berbual dengan anak you ke? Sebab saya yakin kalau kita selalu berkomunikasi dengan keluarga, kita selamat. Saya pun sama, saya dengan isteri saya memang akan bercerita setiap malam. Ceritalah apa pun. Untungnya isteri saya ni kerja dekat bahagian undang-undang. Jadi saya malas baca. Saya tanyalah dia. Kalau ada benda dokumen panjang-panjang, yang awak baca, kesimpulan dia awak bagi saya. Dia macam tu. Kita lelaki, kita beli beras. Ingat kaum lelaki? Ya. Semangat. Relax. Bagi. Pantang ada cakap pasal tu korang lain kali tu minta lelaki duduk depan. Jadi komunikasi tu penting. Masalah dia dengan anak dia. Saya tanya, puan, you tak pernah bercakap dengan anak you ke? Dia kata pernah. Saya kata seminggu berapa kali bercakap? Sehari ada bercakap? Dia kata tak. Sehari tak. Seminggu tak. Sebulan tak. Setahun 3 kali dia cakap dengan anak dia. Sedih saya tengok. That's why benda ni, kalau kita berbalik pada agama kita, itu penting. Agama dah cakap kita kena ada komunikasi yang bagus, keluarga, ada hubungan yang baik. Hubungan yang baik tu menyelamatkan kita. Seorang pegawai bank kena scam 40,000. Pegawai bank. Saya minta maaf, saya tak boleh terima kalau pegawai bank, pegawai polis dengan cikgu kena scam. Saya tak boleh terima. Sebab pegawai bank, kenapa saya kata tak boleh? Sebab dia bank, dia hari-hari hadap benda ni, dia mesti tahu. Patutnya dia jadi apa? Dia jadi orang kanan kepada PDRM untuk sampaikan benda ni. Tu bank. Cikgu pun tak boleh. Sebab apa? Cikgu ni dia kerja dia menyampaikan ilmu, belajar sampai ilmu. So bagi saya, bila saya sampaikan ilmu ni, cikgu kena dengar. Kalau cikgu tak nak dengar, dia tak layak jadi cikgu lah. Sebab awak didik kita suruh belajar, tapi awak tak nak belajar. Selalunya kalau cikgu kena sikit, saya kata cikgu mengajar di sekolah mana? Sebab saya tak nak anak saya masuk sekolah tu. Minta maaf lah siapa ada suami si cikgu, saya minta maaf lah. Memang saya agak keras sikit. Keras ni kau ingat sampai bila-bila. Minta maaf lah. Dia polis tu, sebab polis dia kena keras. Sama macam itu pasal face mask. Kalau tak kena apa, kena charge dekat court, you all pun tak nak pakai face mask. Sebab kena charge lah you all pakai face mask. Tu sebab polis charge semua kedai account. Sebab kalau kita tak charge kedai account, you akan selamba bagi sewa, bagi pinjam kat bank you, kat account you pada orang lain. Kena ingat saya tangkap scammer. Scammer cakap dia takkan boleh scam kalau tak ada account tu. That's why account tu penting. Tadi saya ada pergi kat depan tu, saya nak cakap pasal apa, saya macam terpotong-potong. Ada tak? Siapa ingat? Saya dah tua ni, dia macam lupa-lupa sikit kan. Okay, first scam berbalik. Contoh. Kita pergi pada contoh kan. Kita dah pergi kepada contoh yang perempuan tadi tu. 5.2 juta, you bayangkan. Lepas sebulan pada tu, kes tu sebenarnya kes big field. Saya sentul. Bos saya kata, Mat, kau pergi pujuk perempuan tu. Saya kan pakar pujuk. Kalau wanita yang orang lama pun saya boleh tewaskan, apatah lagi yang muda-muda ni. Ingat saya turut boleh? Abang-abang lelaki, minta maaf lah, saya fokus kat sebelah sini. Jadi bila kita cakap pasal orang yang kena scam, dia akan merasakan diri dia tu dia rasa apa? Stres. Dia dah kena scam, apa lagi? Okey, kalau dah kena scam rasa apa? Minta yang dah pernah kena scam bagi jawapan, ada? Terus senyap kan? Kita dah tahu dah, memang dia takkan mengaku pun. Rasa apa? Rasa bodoh. Yang ini pula dia sini. Bang, ada live ke? Tak ada Betul, saya setuju. Memang. Right, next. Ni saya pergi lebih dalam ni. Seorang tolong queue saya berapa minit Saya nak kena laju ni. Next bang, next. Okay, ni kita cakap pasal phone scam. Phone scam dulu dia orang hantar SMS tau. Dia tak call. Kan dulu orang lama tahu. Dulu pernah SMS, awak ingat tak? Power Road, Akademi Fantasia kan, cabutan Betua, Petronas Shell kan dulu. Sekarang dia pakai call. Okay, tengok dia pakai call, dia kata mahkamah minta hadir. Ni saya nak bagi tahu, memang ni ke prosedur sebenar? Saya cakap pasal SOP kan. Ini ke SOP sebenar? Tak kan? Lepas tu pakai pula nombor handphone 01 tak apa-apa. Kan? That's why you all kalau fikir secara logik dan rasional, you all takkan kena scam. Mana ada mahkamah main hantar-hantar mesej ni. Dah hantar mesej tu pakai nombor lain, kat sini pun nombor lain. Tapi yang bijaksana dekat luar sana, dekat media sosial, polis, ini kan boleh trace, ini kan boleh check, boleh locate dekat mana. Saya nak tanya awak,
Jujur. Jangan cerita yang peraturan. Sekarang ni, ada tak orang register telefon number pakai particular orang lain? Ada tak? Ada kan? That's why orang cakap senang je. Ni saya tengok movie tu boleh trace. Movie pula. Kenapa kau tak tengok movie Superman, Batman, kau minta aku terbang kan senang? Ni masalah movie. Yang best tu dia boleh cakap, tuan dalam cerita Tamil tu 3 minit je boleh tangkap. Kau ni, aku tak kisahlah movie kena sebut. Yang kau sebut cerita Tamil kenapa? Kan dah kena dengan saya lepas tu. Memanglah cerita Tamil terbang pun boleh. Semua cerita macam tu. That's why ni mentality, awak tengok movie tu jangan percaya itu movie, dia tetap movie. Ingat. Ni saya nak bagi tahu. Orang tanya saya, tuan kenapa tak locate? Okey, kita cerita pasal locate. Itu teknikal siasatan. Boleh ke tak boleh? Saya je tahu. Kenapa saya perlu nak bagi tahu awak nak tolong tangkap ke? Tak kan? Saja nak buat masyarakat tingkat dengan kawan. Saya kalau cakap boleh ke tak boleh, video saya dimaklumlah selalu FYP, selalu viral. Terasa riak di situ sekali lagi. Bila dah glamour dia macam tu, dia lupa diri sikit. Bila saya cerita, siapa yang tengok video saya? Selain pada awak yang baik-baik hati, yang bijak pandai. Scammer pun tengok. Awak nak suruh saya ajar scammer ke? Ada orang kata, tuan, format, saya cakap format report yang awak terima, kadang-kadang dia hantar format report tau. Format report tu totally salah. Dia orang kata, tuan kenapa tak ajar format yang betul? Saya tak ada masalah nak ajar awak. Masalah scammer kalau dia tengok, apa dia buat? Pukul 3 sila hadir meeting. Kita ada meeting persatuan scammer. Tadi SP Rahmat dah ajar format ni salah, kau kena betulkan ni. Siapa yang buat format ni? Abu, kau betulkan? Dah kita pula nak educate. That's why saya kata awak ni janganlah minta yang macam-macam sangat. Nak minta boleh sekarang ni. Ni saya depan awak. Awak tanya apa saya jawab. Jangan dalam media sosial. Tak semua benda kita boleh share. That's why polis tak semua benda dia boleh share dalam PC dia ataupun ni yang bos-bos depan dia tahulah. Polisi dia dasar. Sebab ada benda-benda yang kita bukan tak nak kongsi. Saya rasa tak patut kongsi pun. Ada 3 situasi. Pertama, sebelum kena scam. Kedua, semasa kena scam. Ketiga, selepas kena scam. Awak nak duduk yang mana? Semua nak duduk sebelum kan? Untuk nak duduk sebelum ni, cara dia mudah saja. Awak panggil saya ajar cara mencegah. Ini yang patut awak ambil tahu, yang patut awak tanya saya hari ni, yang patut awak fokus hari ni. Tapi dah terbalik. Zaman sekarang ni orang nak sibuk tanya ni. Polis, kenapa awak tak buat ni? Kenapa awak tak buat tu? Kenapa polis tak tu? Kenapa polis tak ni? Saya kerja dah 20 tahun. Awak agak-agak yang ditanya kenapa tu saya tak terfikir ke? Awal lagi saya dah fikir dah. Saya dah tangkap banyak scammer. Saya soal siasat banyak scammer. Saya siasat more than 1,000 kertas siasatan. Awak rasa saya masih bongok lagi ke nak siasat? Awak duk tanya kenapa. Saya kata benda yang awak tanya tu kita dah awal lagi kita dah tahu. Ini nombor telefon ni. Saya nak tanya awak, WhatsApp. Okey, saya bagi contoh kita bincang. WhatsApp. Katalah awak dah tak pakai nombor tu dalam handphone awak, WhatsApp tu. Awak pindahkan, awak belilah nombor lain. Saya nak tanya awak, yang handphone awak tu yang masih ada WhatsApp awak tu boleh pakai tak WhatsApp tu lagi? Boleh tau. Walaupun nombor tu awak dah tak pakai pun. Ini teknologi ni saya kata Android ni handphone, teknologi dia. That's why kita kena tahu etika dia. Dan untuk nak trace ni bukan satu benda yang mudah. Awak tahu saya trace phone scam, dia orang ada kat mana? Nak tahu kat mana? Tu dekat luar negara sana. Semua kat sana. Pernah saya trace tu dekat sepadan tu, Sabah tu. That's why benda ni bukan mudah. That's why saya minta awak mencegah. Sebab proses kami nak pergi ke luar negara, nak pergi ke situ, dia mengambil masa. Dan lebih baik kita mencegah daripada kita mengubati. Bukan kita tak trace kita dah trace. Saya bagi tahu awak, dah trace ni. Yang ni, kalau dah cerita pasal mahkamah ni, orang yang betul-betul tahu SOP, mahkamah dia takkan hantar SMS. Percayalah. Hantar pula hari Sabtu Ahad. Betul ke tak betul? Kan? Ada juga orang percaya. Geram tu lah. Dalam ni tak pernah kena scam kan? Tadi tak ada pun orang kat yang kena scam, tak ada saya dah bahan ni tak mengaku dia. Menyesal pula bahan awal-awal. Next bang, next. Cepat, next. Saya dah berminat lagi. Next. Okey ni, ini pasal pinjaman tadi, patah balik. Pinjaman. Ni, dia kata apa?
awak berjaya, awak boleh lulus loan segera, awak blacklist pun boleh apply. Saya nak tanya ni, mesej-mesej ni siapa yang boleh buat? Semua orang boleh buat. Awak boleh type je apa awak nak. Ada bangsa kata, tuan dia bagi saya table ni, tu sebab saya kat saya, katalah ketua polis Selangor hantar kat saya. Awak ingat saya berani nak tanya dia, tu apa ni, duit tak ada, banyak-banyak duit tak ada, buat apa? Sila-sila hari bulan, Datuk nak pinjam 3, saya up 6 tu. Cuy, nampak? Ini masalah dia. So Telegram tu bermula dengan diri kita. Dah jumpa tuan? Dah semua ada Okey. Dah, lepas tu 3. Lepas tu takkan ada siapa-siapa boleh hijack kita punya Telegram. Ini termasuk WhatsApp WhatsApp dulu awal-awal dia ambil WhatsApp. Tapi kan ingat tak ada satu polis yang cerita pasal WhatsApp punya setting yang viral tu? Pernah ingat tak polis tu? Alah, polis tu ada kat depan ni. Riak sekali lagi tuan, minta maaf. Mungkin sebab tu yang viralkan tu banyak. Scammer tak boleh masuk, dia guna Telegram. Telegram dia mudah masuk. Okay, ni tuan, sorry lah Tuan Azhari tak ada lah. Awak tahu akibat tekan link tu apa? Kerana tekan link itu, scammer boleh duduk dalam handphone awak. Pernah tak dengar cerita pasal duit tiba-tiba berkurangan dalam akaun? Pernah kan? Tekan viral tu kan? Okey, Kak. Kak pula dah. Kak, next. Kak, next. Bang, next. Lagi. Saya ada berminit lagi. Pengurusi, saya ada minit. Sejam setengah lagi. Start pun dia kata sejam setengah ni. Betul dia orang berani scam polis Next lagi. Next. Lagi. Ni. Jap patah balik. Ni sebelum nak habis kita kena bagi patah balik. Kak, patah balik. Ya. 25 Okey. Awak boleh tak macam bagi signal kat belakang tu? Saya nampak macam relax je buat kerja. Saya jawab, senang je. 10 minit awak buat macam ni, awak jalan je ni. Ke kiri ke kanan, saya nampak. Boleh Kita kena daging dia sikit. Dia macam senang kat belakang relax macam ni. Bukan faham pun, dia tak faham. Balik kerja sikit. 10 minit lagi awak lari sana. Saya tengok, tak tengok siap awak. Okey, patah balik. Sebelum tu. Lagi. Sebelum tu. Lagi. Sebelum tu. Lagi. Ini bukan patah balik. Ini nak balik. Patah balik. Ya Allah. Yang depan macam gini, yang belakang macam gini. Dah, stop. Okey. Nak balik. Senang cakap dia nak balik, dia faham. Ke nak balik. Lagi. Ya Allah ya Rabbi. Nak balik, tak nak balik ke? Kenapa? Aduh, dah nak pergi ke sana jauh. Nak balik tu maknanya ke depan. Ke 1, 2, 3, 4. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Tengok. Jumpa orang yang normal pun nak kena sabar tau. Belum jumpa orang kena scam lagi. Okey. Lagi. Op. Yang lelaki relax. Biar abang saya tekan bab ni. Ni semua ni. Sekejap dia kena depan tawa tu saya kena bawah Ni. Yang ni tak nak join ke sini, yang depan-depan ni tak nak join Tak nak Okey, awak selamat kat sana. Ni yang jantung, yang lagi 3 tahun ni, semua ni. Semua ni. Semua ni. Nak bermedia sosial. Memang sonok ke dapat kawan dengan lelaki kacak handsome macam tu? Pilot biasa kan? Akak sedih. Biasa je. Apa hebatnya pilot? Setakat kerja. Kita pun tak faham apa dia cakap. Ujung-ujung Captain Rahmat. Itu je yang kita dengar. Ni, nak cara bercakap yang betul ni abang ni. Hari ni Abang Jamal nak menyanyikan sebuah lagu. Nampak? Baru sikit. Minta maaf, ada 15 minit saya tak boleh nyanyi. Yang nak sangat berkawan dalam media sosial, saya nak pesan kalau nak carilah yang depan mata yang ada ni. Biarlah buruk macam mana pun depan mata ada. Saya tahu memang buruk. Tak kisah, asalkan bukan kena scam. Tak ada duit. Ya Allah, yang ni buat mata dia hutang. Kenapa?
Sabar. Jangan, dia ada jantung. Tak apa bang, saya seorang boleh katakan, abang relax je. Ni, kalau nak cari yang ada depan mata. Ingat, yang mana? Yang depan mata. Yang depan mata. Yang betul. Sedang. Allah, banyak pula cerit dia nak ni. Terlebih salah, kurang salah, nak sedang pula. Memang betul lah skema call dia ni. Yang dalam media sosial, tidak semuanya orang-orang tu adalah orang yang dalam gambar tu. So jangan kecam dia. Ada orang kata apa? Dia pergi screenshot, dia dah kena scam dengan mamat 3 orang ni. Dia screenshot ni benda lah ni, dia repost. Dia apa? Dia share lah kan. Jangan percaya ini scammer. Padahal mamat ni tak salah pun, dia didahirkan memang handsome. Nak buat macam mana? Jangan salahkan orang-orang handsome. Style. Kami memang dah dilahirkan style. Nak buat macam mana? Kami memang dilahirkan memang banyak minat. Nak buat macam mana? Cumanya kalau rasa syok, saya ada komen daripada seorang mangsa, saya setuju, saya okey. Dia kata, tuan, saya ada lelaki macam tak ada tuan, tak guna punya lelaki. Tak pernah saya kahwin cakap I love you. Tak pernah nak suapkan salah, atas tudung bawah tu watermelon. Terjojol nampak. Saya kata, macam mana ni cik? Ni macam mana ni cik? Tuhan nak tunjuk, punyalah kuasa Tuhan nak tunjuk. Saya nak try call perempuan tu. Saya call. Perempuan ni pergi tukar gambar profil dia. Dah buka dah tudung. Nampak dah dia punya tabung. Saya kata, cik tengok. Ini ke yang nak didik pakcik? Sampai sekarang dia masih kawan lagi. Tak kisahlah orang lelaki kan, dia memang macam tu. Tak boleh tengok, oh, yang ni tak pernah bercakap, tiba-tiba bercakap ni. Dahsyat lah. Sabar kak, jangan nampakkan sangat, cover sikit. Mesej je, saya faham. Okey, tuan-tuan dan perempuan, berapa minit? Ya Allah, yang ni pula orang lalu tak lalu pun. Sambung je. Saya pukul 11 ada syuting. Saya tak boleh lama 10 minit. Saya boleh je lajak, tapi saya minta maaf, pukul 11 ada syuting. Jadi saya pun terpaksa terkejar-kejar. Sorry lah saya lambat tadi. Okey, ini pasal love scam. Saya sentuh pelaburan sikit. Tuan-tuan dan perempuan, ada duit banyak, nak melabur, boleh. Belajar dulu. Ni saya nak bagi tahu, pelaburan itu adalah risiko. Maksudnya, dia ada untung, ada rugi. Jangan time untung, syok, tayang kat orang duit. Time rugi, pergi balai buat report. Saya nak buat report, kena scam. Pasal apa? Saya rugi. Itulah orang kata, so belajar tak nak belajar. Pelaburan, nak tahu pelaburan itu betul atau tidak, semak dengan Bank Negara Malaysia ataupun SC. Semak. Tanya, telefon. Awak kan nak spend duit beribu-ribu, ambil lah masa. Telefon, tanya, saya ada dapat pelaburan ni, betul ke tak betul? Tiba-tiba dalam Telegram ataupun WhatsApp awak ada mesej masuk pasal pelaburan. Scam ke tak? Scam. Ingat saya dah cakap. Dana tu, dana ni, duit daripada luar negara, duit Uzbekistan, Gostan, Arab Saudi datang, dana apa benda semua. Tu kat kampung banyak lah kena scam macam tu. Tu semua scam. Saya cakap macam ni, orang tak peduli pun. Sebab orang kita ni, dia tak peduli scam ke tak. Yang dia nak apa? Duit tu, untung, pandai. Itu masalah dia. That's why saya kena ingatkan benda ni. Sebab lagi 3 tahun nak pencen, duit banyak. Kan? Takut 3 bulan. Ya Allah, heaven. Takut dia tak kena scam sekarang, dia okey. Takut dah kena scam, dia ada jantung dah. Dia telefon balik scammer tu. Awak tak nak tanya saya pasal jantung? Ingat apa-apa kena bertanya terlebih dahulu. Okey, saya offer soalan lah. Minta maaf lah masa tu tinggal 10 minit. Ada soalan? Please, you can ask me any question. Saya akan jawab, no problem. Ambil peluang ni. Cepat. Silakan tuan. Kita kan? Okey. Terima kasih tuan. Tak ada tak ada dalam scam online kena pukau. Tidak ada. Yang hanya ada hanyalah bongok kau. Tak ada, minta maaf. Saya tangkap scammer tu. Awak tahu yang saya tangkap scammer tu, bongok-bongok je budak-budak dia. Ni saya tangkap scammer, saya tangkap. Lately ni dalam media sosial saya, TikTok, Rahmat Fitri lawan scammer. Tengok saya start post saya punya gambar-gambar tangkapan saya. Sebenarnya saya tangkap dah lama dah.
Tapi public nak tengok, saya tunjuk. Tak ada tuan. Pukau tak ada. Okey, saya bagi contoh. Kalau betul lah dia boleh pukau. Contoh dia boleh pukau. Kenapa dia tak pukau Bill Gates ke yang kaya-kaya raya milioner tu? Kenapa nak kena pukau yang nasib-nasib dapat tak dapat? Tak ada istilah pukau ada. Wujud, benda tu wujud. Tetapi yang face to face, depan-depan. Telefon tak ada. Seriously tak ada. Hanya orang yang bercakap tu kebanyakannya dia mungkin dia malu. Itu saja. Saya nak bagi tahu profesor kat universiti pun kena scam. Dia tak bagi saya cakap dia siapa. Datuk pun kena scam. Banyak orang yang hebat-hebat kena scam. Cuma dia tak nak declare. Dia malu. Okey, ingat sekali lagi saya cakap, online tak ada pukau. Benda tu tak boleh masuk dalam telefon. Tak ada. Depan-depan boleh. Dari depan tu benda-benda gaib ni kita kena percaya. Tapi untuk scam online, saya cakap pasal scam online, tidak ada. Kena ingat tu, tak ada Ada, boleh tuan. Itu memang fakta dia. Lagi satu, okey, berhati-hati ketika sekejap berhati-hati ketika kita nak gunakan perkataan pukau tu, especially bila di mahkamah. Sebab mahkamah tak boleh terima perkataan tu. Benda tu dari sudut undang-undang tak boleh diterima pakai. So tak boleh nak buktikan lagi. So tuan-tuan dan puan, trust me. Adik saya sekolah sampai tingkatan 5, tak pandai pun. Dia sampai sekarang tak pernah kena scam. Sebab hari-hari dia dengar abang dia bebel pasal scam. Hari-hari. So saya nak bagi tahu kat sini, adik saya yang tak pandai tu pun dia selamat daripada kena scam sebab dia ikut je cakap saya. Tuan-tuan dan puan-puan, I guarantee you. Kalaupun yang ada cubaan scam kat sana tu dia untuk bomoh ke apa, dia takkan boleh gunakan ilmu-ilmu tu untuk scam out, tak ada. Hanya diri kita saja. Puan, ada soalan? Ya. Okey. Ya, terima kasih puan. Okey, terima kasih Okey. Puan tadi sebut pasal pencegahan, ni penting. Saya berkomunikasi dengan semua audiens saya. Ada satu tempat tu. Saya kata, okey tuan-tuan dan puan-puan, bagi cadangan pada saya. Macam mana nak hapuskan skema? So biasa orang akan cakap apa? Nak hapuskan skema macam mana? Tangkap lah. Betul tak? Itu benda yang orang akan jawab, tangkap. Benteras. Hapuskan terus. Saya setuju. Saya pun nak benda tu. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, saya ingat RM7 lebih ke apa? Susah ke? Saya tanya awak. Ni sekarang ni, pinjam iPhone 13 tu. Ni, dekat iPhone awak sekarang ada apa? Tahu ada handphone ni lagi seorang ni. Sebaik jauh. Ni, apa dia panggil ni? Casing. Sorry, casing. Housing. Nak cakap lah ni, sabarlah, ya Allah. Ni, casing housing. Sanggup beli. Ada yang beli tu Swarovski yang mahal tu. Kan? You beli ni untuk apa? Untuk protect handphone. Jatuh takut pecah. Pencegahan. Terima kasih. Kat rumah ada CCTV. Sanggup bayar beribu. Untuk apa? Pencegahan. Kereta ada dashcam. Untuk apa? Pencegahan. Kereta pasang alarm sistem, pasang back mirror tu. Untuk apa? Pencegahan. You sanggup spend beribu ringgit. Untuk ni, saya rasa tak ada masalah. Untuk you spend duit you, memastikan you selamat. Kalau you susah sangat, nak belajar kan, tuan saya malas nak bayar, malas nak masuk tu. Okay, fine. Kalau malas, awak dengar nasihat saya. Okay, last next, awak follow, next lagi, awak follow kita punya Facebook kita, Cybercrime Alert Royal Malaysia Police. Ini merupakan Facebook yang rasmi Janganlah awak tengok Facebook yang fan-fan tu, bukan Yang ini rasmi. Biasakan kalau kita nak dapat maklumat, tengok maklumat daripada sumber yang betul, yang rasmi. Jangan duk sebut yang bukan-bukan tu, yang ada nama pelik-pelik. Awak ada Telegram, awak boleh Instagram, Telegram pula, Cybercrime Alert RMP. Follow ni. Next. Sekejap ni hujung-hujung dah. Kita ada TikTok, JSJK PDRM. Saya yang paksa komersial pergi buka TikTok. Dia pun buka TikTok ni, JSJK PDRM. Dah follower dah semakin ramai. Saya tengok last 60k something lah. Follow ni.
Ini yang rasmi. Orang dok kata tak ada tangkap lah. Follow pun tidak, macam mana nak tahu? Kan? Kita punya Facebook kita rasmi juga, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSK PDRM. Follow. Next. A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Jadi saya mohon peserta yang hadir pada pagi ini untuk dekat sedikitlah ke hadapan. Kita memenuhkan ruang yang ada. Mungkin rakan-rakan kita di luar sana yang masih di tempat minum ataupun di toilet, mohon untuk mereka untuk masuk dengan segera. Majlis program akan diteruskan lagi dengan sesi yang kedua. Baiklah, yang saya hormati dikasih Puan Nur Sapran, Ketua Unit Integriti SUK Selangor, Cik Nur Syahida, Pengurus Bahagian Integriti PKNS, ahli pengurusan PKNS yang turut hadir bersama, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua jabatan, pentadbiran SUK Selangor dan PKNS dan seluruh hadirin sekalian. Syukur kepada Allah SWT pada sesi yang kedua ni akan diteruskan lagi, iaitu program Bicara Integriti Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun 2023 dengan kerjasama PKNS. Terima kasih diucapkan kepada SUK Selangor yang dikelola oleh Unit Integriti SUK untuk kesudian kerjasama bersama PKNS. Baiklah, pada sesi yang kedua bersama saya iaitu panel. Ada dua orang panel di depan saya, iaitu yang pertama iaitu yang berusaha Tuan Abdul Munim bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Penmas ataupun Pendidikan Masyarakat SPRM daripada Ibu Pejabat di Putrajaya. Dan yang sebelah Tuan Muniim iaitu Al-Fadil Ustaz Khubaib bin Muhammad Asmadi, iaitu pengasas Sirah Center. Jadi dua tokoh di hadapan ini saya sangat menghormati dan sangat-sangat berterima kasih kerana dapat hadir pada pagi ini, iaitu Bicara Integriti SUK Selangor dan PKNS. Baiklah, pada sesi yang kedua ini akan diteruskan lagi dengan tajuk false claim ataupun tuntutan palsu. Jadi nampak tajuk tu tak nampak berat lah kalau false claim tu denda dia berat Kalau tajuk dia tuntutan palsu tu agak berat nanang Saya cakap timur sikit boleh Jadi untuk makluman semua, kita menjemput wakil daripada SPRM Ibu Pejabat dan juga Al-Fadil Ustaz untuk berkongsi tentang tuntutan palsu ini. Baiklah, saya teruskan lagi bersama dengan panel yang pertama, iaitu Tuan Muniim. Bagi pembukaan mukadimah lah untuk tajuk false claim ni. Jadi apakah kes-kes yang sering berlaku berkenaan dengan false claim ni dalam rekod SPRM? Banyak yang saya lihat, kalau tuan-tuan boleh tengok Facebook SPRM Malaysia ataupun Instagram ke, banyak pegawai ataupun penjawat awam ataupun ketua-ketua syarikat-syarikat besar ni ditangkap, disoal siasat untuk tuntutan palsu ataupun false claim. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan kepada Tuan Muniim untuk sesi mukadimah ni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi
yang segak, lagi handsome. Sahabat saya, Ustaz Kubaik Muhammad Asmadi. Dia nama kalau susah sebut, dia akan lama ingat. Tu je. Kalau senang, kita pun habis-habis je lah. Kan? Kalau macam beli kereta kan, 2 biji senang ingat. Tapi kalau macam-macam lupa. Tapi saya nak nasihatkan, yang laki-laki, yang isteri, yang perempuan, isteri dan suami jangan tak ingat. Nanti susah. Terima kasih kepada Ketua Unit Integriti SUK, Puan Nur Safran, Ketua Unit Integriti PKNS Nur Syahidah, semua perempuan ni. Kerja dengan perempuan ni ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kan? Itu je. Terima kasih juga kepada sahabat saya ni daripada SPI Selangor. Patut dia yang bagi ni. Jadi dia bagi saya pun tak apalah. Saya pun tak pernah sampai di sini. Umur saya 38 tahun saya tak sampai. Jadi betul lah yang apa saya sangkakan. Tahun-tahun terakhir ini kawan dia balik buat dutaan perbatuan. Jadi kita terima maklumat, kita buat siasatan dan hasilnya betul. Dia punya kosnya Ustaz tak banyak pun, RM97 sahaja. Tapi sebab apa? Saya hobi membuat klaim kan. Saya hobi buat klaim. Buat je lah. Jadi kita mendapati bahawa ada bukti kesalahan. Tetapi, ingat, tetapi saya melihat walaupun kesalahan itu ada, ingredient untuk kesalahan, intipati untuk kesalahan Seksyen 18 itu ada, tapi kita cadang tak tuduhlah, kita cadang tindakan dalaman. Tapi sebenarnya itu salah. Ingat tu, tuan dan puan, sekiranya ketua jabatan bagi kuasa untuk kita buat kerana sendiri, buatlah betul-betul. Sebab apa tahu? Bukan untung pun. Dapat RM100. Minyak pun kita, tayar pun habis bunga semua pun kita semua. Tapi disebabkan hobi itu kita buat. Yang kedua, tunda palsu. OT. Melayu apa? Melayu. Lebih masa kan. Pastikan buat OT mesti ada kebenaran ketua jabatan. Sini ketua jabatan ke ketua unit bagi kebenaran? Bahagian. Tak apalah, kebahagiaan pun tak apa. Saya dulu waktu saya pernah jadi pegawai integriti di JPJ, saya lah. Saya tak bagi kepada ketua unit buat bagi surat kebenaran. Sebab apa tahu? Kadang-kadang dia setting sama dia je buat. Kena ingat tuan-tuan dan puan, sebab siapa ketua di sini dan yang akan memohon, pastikan OT itu kita pun kena faham. OT itu sebab apa nak buat OT? Emergency, urgent, benda yang perlu disiapkan. Baru boleh buat OT. Saya selalu bagi tahu. Tuan, saya nak buat OT, boleh, tak ada masalah. Ini kerja office hour ke macam mana? Oh, ini office hour. Office hour bagaimana? Oh, saya pergi bank, saya pergi, orang kata buat OT boleh. Bayar belum tentu. Macam saya bagi tahu tadi, ada orang yang suka buat OT. Sebab apa dia suka buat OT? Dia menjadikan OT itu allowance tetap. Ada sini? Tak ada? Sebab apa tahu? Itu tetap. Nak bayar rumah lah, sudah kereta lah, bayar mengasuh anak lah. Jadi dia menetapkan allowance itu mesti dapat. Contoh 1,000 sebulan. Jadi kita sebagai ketua jabatan yang terlibat, yang bagi peluang, yang bagi kelulusan, tengok apa kerja yang dia buat. Dan kadang-kadang hari depan buat, sana pun buat lagi, tak siap-siap. Kadang-kadang ketua jabatan, ketua bahagian pun kena ingat. Sekiranya awak panggil disiasat, disiasat
bawa ke mahkamah, bukan sahaja yang buat diambil tindakan, ketua bahagian pun akan diambil tindakan. Contohlah, kalau tidak sampai kepada mahkamah, kita ambil tindakan dalaman, tak tertib, kita sebagai penyelia, kita boleh siasat di bawah 3C2 penyelia. Penyelia biasanya kalau anak buat silap, buat salah, denda dia lebih besar daripada yang buat silap. Ada satu kes di satu jabatan, anak buah dia tidak hadir bertugas, tetapi penyelia dia buat tak tahu je. Pandai-pandai lah. Jadi kita dapat laporan, kita buat syaratan mendapati bahawa memang tidak hadir bertugas. Tapi apabila kita buat ambil statement semua sekali, dia bagi tahu adakah penyelia mainkan peranan? Tak ada main peranan. Kita pun tanya penyelia sebab apa tak main peranan? Oh, saya sibuklah, saya inilah, saya nah. Jadi alasan kita terima tapi belum kita dengar tapi belum tentu kita terima. Jadi akhir keputusan yang buat kesalahan tidak dikenal atau tidak ditukar sahaja. Yang penyelia 24 bulan tahan pergerakan gaji. Jadi dia ditanya saya kenapa saya kena? Itulah sebabnya. Penyelia tidak menyelia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apapun tugasan ataupun tanggungjawab yang diberi kepada kita, buatlah betul-betul. Kita kerja satu hari 8 jam. Tak ada orang kerja satu hari 8 jam. Ada sini di PKR ada. 8 jam satu hari kerja ada? Tak ada. 4 jam buat alhamdulillah. 4 jam buat alhamdulillah. Itu pun kalau buat. Duduk main game, ada game kan? Main internet. Itu saja. Yang keempat, salah guna kuasa. Salah guna kuasa ini, kita ada kuasa, kita salah guna kuasa kita. Contoh, kita sebagai pengarah menggunakan kuasa kita melantik anak kita, isteri kita, pak saudara kita megang jawatan. Salah tu. Sebab apa tahu? Sebab apabila kita lantik ni kita akan mendapat keuntungan. Dia bagi tahu, tak ada untung pun saya lantik je. Betul lah secara basic tak ada keuntungan. Tetapi yang untungnya apabila kita lantik anak, isteri dan bapak saudara, dia tak kacau kita lah. Jadi duit pun dia dapat ini. Jadi tak, biasa dia minta dengan kita, ayah duit, abah duit. Jadi apabila kita lantik, dia tak kacau kita. Yang kedua, kita Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa bertanggungjawab untuk ceritakan tentang tangan saya dulu sebab saya tahu orang semua tengok daripada tadi kan apa jadi kata. Duduk belah sini pula kiri depan. Tak boleh nak sorok supaya tak resah sepanjang sesi ni. Jadi saya patah kat rumah, tak teruk sangat. Okey, itu saja. Pertama sekali terima kasih atas jemputan ramai orang yang terlibat untuk menyampaikan hasrat ke saya ni, termasuk saudara Muaz di belakang, Ashraf kan betul? Ashraf yang membantu melicinkan urusan sehingga ke pagi ni, dan juga Tuan Munaim, selamat berkenalan, pagi ni dapat jumpa. Bila pakai baju macam ni rasa macam okey sikit lah nak berkenalan. Tengok gambar belakang, macam ni rupa. Jadi takut pula kan. Tapi alhamdulillah dapat berkenalan dan terima kasih sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Para tetamu kehormat kita, saya tak dapat nak sebut nama satu-satu. Dan tuan-tuan lah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya antara perkara yang dilema sikit bila berada di pentas untuk membawa sudut agama ni adalah sebenarnya kena jelaskan dulu bahawa apa yang Tuan Munaim sebut tadi itu dah agama cukup dah. Maksudnya itulah agama kita. Dia ada dari segi peringatan, dari segi akhlaknya, dari segi akidahnya, dan apa yang Tuan Munaim sebut tadi adalah soal peraturan yang juga sebahagian daripada agama juga. Maksudnya kalau nak jawab soalan moderator tadi, apa yang disebut oleh Tuan Munaim itu dah cukup lah untuk buat kita takut. Dari segi agamanya untuk kita takut buat
klaim yang palsu ini, tuntutan palsu, kerana memang ada banyak peraturan yang mengekang kita daripada buat perkara tersebut. Tapi mungkin sudut yang saya nak kongsikan adalah sudut-sudut yang lebih mengakar dalam agama kita. Peraturan juga sebahagian daripada agama, tapi peraturan itu adalah dia panggil apa ya? Dia kalau siapa yang ada asas pengajian Islam sikit, kan dia ada banyak cabang agama ni kan. Dia ada akidahnya, ada akhlaknya, ada fiqahnya. Dan fiqah tu dia punya pecahan lagi, ada muamalatnya, ada nizamul hukumnya. Agama kita ni, masya-Allah, dia satu ajaran yang lengkap kerana dia menyediakan kita dengan sebanyak mungkin kecukupan supaya kita tak buat jahat. Dan hukuman tu memang betul-betul siapa yang terima hukuman tu memang dia telah capai ke satu tahap dia ni memang tak boleh nak diajar lah, kecuali dengan cara hukum dia, berikan hukuman pada dia. Satu hadis Nabi sebut kepada kita, sayati 'alan nasi zamanun, akan sampai kepada manusia satu zaman, la yubali ma akhadha minhu. Orang dah tak kisah daripada mana sumber pendapatan dia, daripada mana sumber makanan dia, daripada mana dia mendapat keselesaan dan kecukupan hidup. Zaman tu akan datang, Nabi sebut, kan? Min halal amil haram, sama ada itu halal atau haram, itu sudah tidak difikirkan sangat oleh orang, dan zaman itu akan tiba. Dan bila Nabi sebut hadis ini, kita kena tahu itu zaman Nabi SAW bersama dengan para sahabat, dengan segala keindahan yang kita tahulah. Bagaimana para sahabat ni yang paling unik dan konsisten mereka buat adalah, bahkan perkara yang sebenarnya menjadi hak mereka pun, bila sampai ke tangan mereka, mereka akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak ada kita masuk gaji hujung bulan dekat bank account kita kan, sebut inna lillahi inna lillahi inna lillahi. Kita punya perasaan adalah, wow, inilah yang aku saya selama ni, memang layak aku dapat. Tapi para sahabat, mereka punya perasaan bila dapat gaji ni, bila dapat income, misalnya ada kisah ni banyak berlaku kepada para sahabat. Bila dapat harta ghanimah dalam perang, maka bila mereka dapat harta tu, mereka akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka pulangkan semula kerana mereka tak sudi nak mengambil sedikit pun harta lebihan, dan mereka akan kata cukuplah dengan apa yang ada ni, tak perlu pun. Sedangkan itu hak mereka, tapi kerana mereka nak pastikan mereka sentiasa sensitif, bila fikirkan nanti harta itu akan menjadi darah daging mereka, nanti harta itu akan menjadi makanan anak-anak mereka, akan menjadi pakaian yang menyamankan kehidupan mereka, menjadi batu bata yang membina rumah mereka, maka mereka risau. Dan Nabi sebut zaman itu akan tiba, dan tak segan untuk kita cakap itulah zaman kita, kan? Dan bila datang ke sini pun untuk cerita tentang integriti, mungkin dari segi apa yang Tuan Munim sebut tadi, dia tak segan untuk disebut. Sebab apa? Mungkin itu kes-kes yang bukan semua orang buat. Dia kes-kes yang memang ada orang tertentu memang jahat, dia buat benda tu. Memang dia tak malu, dia buat benda tu. Tapi ada banyak integriti lain yang kalau kita sebut, kita tahu itu ada kaitan dengan kita lah, kan? Dan sebab tu bila sebut tentang integriti ni, yang paling akan buat kita bersalah adalah integriti adalah akhlak yang paling utama sekali dalam agama ni, dan lawan kepada integriti adalah akhlak yang paling buruk sekali dalam agama ni. Sebelum kita sebut tentang peraturan, kita cerita tentang akhlak. Kenapa? Benda yang paling asal dalam agama ni adalah akhlak. Hidup kita ni banyak dipandu oleh akhlak. Kita pilih pasangan, kita pilih jalan hidup, kita pilih kenderaan, kita pilih nak respon apa kepada apa yang orang buat pada kita. Semuanya bergantung kepada akhlak kita. Sebab akhlak ni adalah perkara yang sangat dominan. Dia akan memandu kehidupan kita. Dan sebab itu kita sedang membincangkan tentang apa makna kita ni memeluk Islam, apa makna kita ni mengaku yang kita umat Nabi SAW kalau kita masih melakukan perkara-perkara yang tidak berintegriti. Sebab tu topik ni akan jadi berat lah kalau kita tengok dari sudut itu. Dan saya harap dia menjadi satu permulaan untuk kita explore lagi. Lepas ni ada 2 sesi lagi kot, untuk kita tengok jawapan-jawapan lain yang kita boleh ingatkan diri kita lagi tentang betapa tuntutan palsu ataupun sikap tidak berintegriti ni, bagaimana timbangannya dalam agama ni, supaya kita tidak tersasarlah menjadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Khubaib
Walaupun tangan tak cacat lah. Ada apa? Insiden sikit semalam setia hadir ke program kita. Jadi kita teruskan lagi dengan pusingan kedua. Sebelum tu saya ingin ingatkan tuan-puan, sesiapa yang ingin bertanya kepada kedua panel kita ni, kita akan sediakan sagu hati cenderamata khas dibawakan untuk program ni. Jadi untuk soalan untuk sekarang punya masa, dah habis pusingan pertama ni, ada soalan tak daripada peserta? 1, 2, belum lagi Ada lagi? Ada soalan? Mungkin next kot. Next nanti insyaAllah. Baiklah, kita mulakan dengan sesi ataupun pusingan yang kedua. Saya jurus kepada Tuan Muniim. Kalaulah kita ni diberi masa yang lama untuk bekerja, contoh Tuan Muniim cakap tadi 8 jam bekerja. Di Malaysia ni 8 jam. Kalau di Singapura rasa 6 jam saya rasa. Pejabat awam ni. Masa yang diberi 8 jam ni, berapa banyak masa yang kita sungguh-sungguh nak melaksanakan kerja kita. Macam cakap susah sebenarnya kan, nak cakap yang saya pun sendiri mengaku. Adakah 8 jam betul-betul saya duduk kat meja, tengok laptop, buka laptop, tengok email. Ada juga masa mata dah biru ni kan, bangunlah, minumlah, ambillah air ke makanan ke apa ke. Sampai lunch hour pun kita akan keluar makan ke dan sebagainya. Dan kalaulah kita tak tahu apa kesalahan kita, macam Tuan Muniim cakap tadi, kita akan buat macam biasalah. Selagi kita tak disiasat, disalahkan. Jadi untuk Seksyen 18 Akta SPRM ni, apakah hukuman yang Tuan Muniim boleh kongsikan untuk kita tahu berkenaan dengan false claim ni, Tuan Pasu, dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi. Sebelum saya beritahu hukuman, dan hukuman itu tidak akan menjadi berkesan sekiranya hanya teori sahaja. Faham tak? Faham? Maksud saya teori itu, tuan-tuan dan puan tidak mengalaminya. Kita boleh mendengar hukuman, apa hukuman yang sepatutnya diterima, tetapi kita hanya sekadar mendengar sahaja sebab kita tidak pernah mengalami. Itu saya nak beritahu. Saya nak beritahu sebelum hukuman di bawah Seksyen 18 ini, saya pun nak beritahu lagi beberapa kesalahan tuntutan palsu yang boleh dilakukan. Yang pertamanya, by allowance sewa hotel. Ada tak tuan di sini pernah outsource keluar? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, saya skip tak payah cerita. Ada? Ada tak pernah claim hotel? Tak pernah claim hotel? Sedih kan? Claim lodging? Tak ada juga? Oh, kok ikhlas? Ikhlas je. Cara nampak itu sekiranya tuan-tuan dan puan-puan keluar kawasan lebih daripada 1 hari, claim allowance hotel, pastikan claim kelayakan kita. Claim kelayakan 200, claimlah 200. Lebih tak ada masalah, kurang tak ada masalah. Lebih tak ada masalah, tu maksud saya hotel 200 tapi kita rasa sekali kan pergi Johor nak ada hotel mahal. Hotel berapa? 300. Jadi kita punya kelayakan 200. Jadi nak duduk juga, duduklah, tapi balik claimlah 200. Jadi jangan claim melebihi kelayakan kita. Banyak kesalahan berlaku berkaitan dengan tutup sewa hotel macam ni. Saya punya kelayakan 200. Saya pun pergi cari hotel yang harga dia 60. Tetapi harga yang paling mahal di hotel tersebut 200.
Jadi saya duduk 2-3 malam di situ. Waktu saya nak check out, saya jumpa resepsionis, saya bagi tahu saya mau resep hotel yang 200. Sebab kelihatan saya 200. Ustaz. Tapi sebenarnya saya bayar 60 saja. Jadi saya boleh untung atas angin 140 ringgit. Jadi kalau saya duduk 3 malam, kira lah berapa ringgit. Jadi saya bayar 3 malam 180, saya dapat 540 untung. Duit itu saya boleh beli. Kita cas dia 39 pertuduhan. Sebab dengan orang panggil, kita cas dia mengikut tuntutan yang dia buat. Ada 3,000, ada 6,000, ada 5,000. Kita tahu pun setelah dia pindah kepada jabatan lain. Jabatan pertama tahu, jabatan lain audit komplain pasal apa ada bertindih bayaran. Jadi kita pun buat syaitan dan betul. Berkaitan dengan cok pegawai, cok kerani, hospital kerajaan tu, semua dia ada. Kita pun hairan, macam mana boleh ada ni, boleh ambil ni tanggungjawab? Jangan. Dia boleh beli kedai. Pergi kedai, buatlah macam tu. Semua ada. Tak faham? Buat dulu. Beli, cari nama bos-bos kan. Ketua Unit Integriti SUK ke, Ketua Unit Integriti PKNS ke. Buat je. Kita tuduh dia, tapi dia waktu buat pertuduhan, dia mengaku salah. Jadi kita pun tuduh tenda tu. Ada lagi satu kes, ini penolong engineer, producer. Dia buat pengesahan. Dia buat pengesahan kerja siap masjid, Ustaz. Masjid. Dia masjid tak siap, tapi dia mengesahkan siap. Jadi kita pergi buat pemeriksaan, mendapati masjid itu tak siap. Yang dihantar gambar tu punya masjid lain, masjid kapal lain. Jadi kita membuat siasatan, buat pertuduhan, tuduh dia kena 200,000, 6 bulan penjara. Tapi masuk penjara bagus, makanan dijaga. 5 kali sehari, tak payah fikir-fikir, duduk situ je. 5 kali. Siapa nak kat tangan? Tak nak. Rugi je. Dapat duit raya lagi. Ada lepas sini nak ada? Ada, sekodok ada. Dalam ada paku, ada macam-macam yang isi. Jadi dia panggil, ingatlah. Sebab orang panggil, apabila orang panggil di penghujung tertangkap, tertuduh kan, kesan lah. Nanti kesan itu saya bagi tahu selepas lah. Cuma saya nak bagi tahu macam pengurusi tanya dendanya macam mana. Hukuman dia sama macam yang tadi, 10,000 ataupun 5 kali ganda suapan, tetapi yang berbezanya dia tengok berapa nilai yang kita palsu itu, palsu tuntut itu. Contoh macam ni, kita bayar hotel 200, tapi kita klaim 60, kita cari sewa 60, kita untung 140, kita SPRM bukan tengok dia klaim 200, kita tengok perbezaan kelayakan dia. Kalau dia 200, dia kena 140. Dia tuduh atas 140, bukan tuduh atas kelayakan. Syarat dia dah dapat belum? Dapat pun tak apa, yang dihantar belum. Kerana dia, macam ketua jabatan, dia pun dah luluskan. Jadi biasa kita ambil statement ketua jabatan, sekiranya kamu tahu bahawa dia tak buat, adakah kamu tanda tangan? Saya tak tanda tangan. Jadi kalau dia tahu, dia secara suci hati, dia mengesahkan bahawa memang dia buat. Fungsi tak pernah buat. Belum lagi, jangan cakap belum lagi. Jadi hukuman sama. Cuma kalau yang 16, 17, 23 nilai transaksi, kalau yang 18 nilai tuntutan yang kita buat. Tu. Kalau tak faham, cuba buat dulu. Sikit-sikit tu, 100, 200, gitu je. Kalau 100, 10,000. Jadi saya sarankanlah, jangan buat kecil-kecil, buat yang besar-besar. Kan? Kalau kena buat hati, masuk kena tangkap kan? Pakai baju orange, ada pakai baju orange ni, tak ada. Kan? Aku panggil masuk surat khabar,
masuk TV, kan? Jadi orang panggil, itulah nanti, ada lagi satu pusingan? Boleh. Saya putih sini lah, MC pijak kaki saya. Banyak lagi perkongsian hukuman ataupun pengalaman-pengalaman Tuan Munaim di SPRM. Jadi saya teruskan kepada Al-Fadhil Ustaz Khubaib berkenaan dengan pusingan kita yang kedua ni. Jadi yang kita faham tuan palsu ni berkenaan dengan bukan hak kita lah sebenarnya. Kita ni kalau kerja dah lebih waktu contoh you all masuk 7.30 balik 4.30 kalau dia SUK. Ataupun kita di PKNS masuk pukul 8 habis pukul 5. Kita sentiasa berkira tau. Kalau lepas pukul 5 je mungkinlah dah bajet dah. Okay, kalau saya tak sebutlah di bahagian mana-mana atau unit mana-mana, lebih masa je nak kira. Itulah kita manusia kan. Tapi bila waktu time makan dengan kawan, tengah-tengah hari, lebih masa sampai pukul 2.30, pukul 3 pun ada. Ataupun minum pagi pula 9.30, santak sampai 10.30. Itu pun dia tak ambil kira. Tak perasan lah mungkin kan. Saya cakap je cakap je. Bukan sini lah, di Zimbabwe sana Jadi Ustaz, untuk soalan saya berkenaan dengan bukan hak kita, bukan hak kita itu adakah hasilnya haram? Ataupun adakah bukan hak kita ada kesan pada kita, kehidupan kita? Macam mana Ustaz cakap tadi, integriti ialah akhlak. Akhlak ni ialah kepribadian dan pelbagai lah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan. Teruskan. Bismillah. Lama-lama ketika itu kita dah mula selesa, kita ulang kali buat, pasangan pun tak kisah. Yalah sebab kita tipu, lama-lama tiba-tiba dah berkahwin, dah bernikah. Dan tahu-tahu keluarga kita pun dah porak-poranda dan akhirnya anak ke mana, isteri ke mana pun kita dah tak tahu. Berpunca daripada tipu je, dan dia telah merosakkan seluruh struktur sosial dalam keluarga itu sendiri. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis supaya kita memahami lagi betapa berbahayanya penyakit ni. Tidak amanah, tidak jujur, suka menipu. Sahabat tidak ketinggalan terjerumus dalam masalah ni. Dan bukan kerana kita memburukkan mereka, tapi supaya kita memahami satu realiti yang kita sangat terdedah kepada kesalahan ini kalau kita tidak lagi khusyuk melihat diri kita. Khusyuk bukan dalam solat je. Khusyuk ni juga dalam kehidupan seharian kita. Ada seorang sahabat, namanya tidak disebutkan siapa, yang dia menyertai satu perang namanya Perang Khaybar. Perang Khaybar ni perang yang kira peak lah. Ketika itu Perang Khaybar pun berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah. Maksudnya umat Islam dah ada kuasa, dah ada orang yang mengiktiraf kuasa Madinah dan sebagainya. So Khaybar berlaku, dapat banyak harta rampasan perang, ghanimah. Dan ada seorang sahabat ni, sahabat-sahabat lain duk puji dia. Dia kata, hebatlah brother ni ketika berperang di Khaybar, perjuangan dia tu memang layaklah untuk dapat anugerah sebagai syuhada, tapi dia tak syahid dalam perang Khaybar. Tapi dia ni taraf-taraf syuhada sebab dia sangat tak kisah dengan nyawa dia. Kemudian Nabi tegur sahabat tadi. Dia kata apa? Tidak. Tetapi syamlah, iaitu selendang yang dia ambil daripada medan perang itu akan menjadi bahan bakar neraka dia. Bila baca hadis ni kita pun tengah bagaimana seorang yang mujahid ni, maksudnya kalau typically bila kita sebut tentang siapa dapat pahala paling banyak sekali, orang yang syahid di medan perang lah kan? Dan sahabat ni dia sertai perang, medan perang, dia berjihad dan dia layak je dapat ghanimah tu, dia layak je dapat. Cumanya secara teknikalnya dia tak ikut prosedur. Sebab dia prosedur dia nak ambil harta di medan perang, dia tak ikut prosedur dan dia ambil selendang. Dia ambil selendang je pun, bukannya ambil bawa balik dalam medan perang, bawa apa, bawa balik apa harta paling besar zaman tu, emas ke perak ke, bawa segala harta berharga daripada Khaybar ke, tidak. Dia hanya ambil satu selendang je, sahabat ni. Tapi Nabi sebut selendang yang dia ambil itu akan menyebabkan neraka dia, itu akan menjadi bahan bakar neraka dia nanti. Dan ini menakutkan kita sebab kita bukan sahabat tu. Kita tidak pun memberikan sumbangan sebesar sahabat tadi. Dan apa yang dilakukan kalau kita baca dan dengar cerita yang Tuan Munaim cerita tadi, itu satu perkara yang menakutkan kita. Yang kita ambil itu terlalu banyak.
Yang sahabat ni ambil selendang je. Itu pun Nabi dah sebut, itu akan jadi bahan bakarnya di neraka. Sebab tu integriti ni memang berkait dengan syurga dan neraka kita. Dan kita berulang kali sebut tadi bagaimana para sahabat diingatkan oleh Nabi SAW tentang kejujuran. Dan last cerita terakhir untuk menjawab soalan ini, ada seorang sahabat yang terselamat daripada masalah itu. Ya. Dan sahabat ini kita kenal namanya Ka'ab ibn Malik Al-Ansari. Dia adalah seorang sahabat yang berpotensi untuk berlaku curang. Maksudnya dia tidak berintegriti lah dalam mengambil dalam buat satu decision, iaitu dia tak sertai perang yang Nabi suruh join, tapi dia tak join. Dan dia boleh saja beri macam-macam alasan kenapa dia tak sertai perang tu, tapi dia bercadang. Ketika itu dia memilih untuk jujur kepada Nabi SAW. Dia bercakap kepada Nabi, memang aku tak sertai perang Tabuk ini kerana sebab aku culas. Dia mengaku. Dan dalam hati dia, ini hadis yang sangat panjang menceritakan suara hati Ka'ab bin Malik. Dia kata apa? Dia nampak bagaimana orang-orang munafik masing-masing bagi alasan untuk menutup penipuan, untuk menutup kesilapan mereka. Sebenarnya memang tak nak join perang pun. Memang kita buat, bila di soal siasat dekat SPRM, of course orang akan cuba untuk menipu lagi. Kan? Menipu ni antara benda yang payahnya adalah sebab kita nak kena ada memori kuat sikit. Apa benda yang tipu, apa benda yang tak. Saya rasa tuan-tuan ni lagi banyak pengalaman kan. Maka menipu tu payah. Dan itulah jalan yang telah dipilih oleh munafikin ni. Mereka tipu Nabi SAW. Kami tak pergi perang sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini. Dan Ka'ab ibn Malik, dia pun boleh beri alasan. Bahkan dia ada dua ibu ayah yang tua. Tapi dia cakap pada Nabi SAW, aku ada pilihan untuk berikan alasan, tapi aku memilih untuk jujur kepadamu ya Rasulullah. Sebenarnya memang aku tak ada alasan, memang sebab aku culas, aku malas, menyebabkan aku tak join perang. Dan Allah hukum Ka'ab. Selama beberapa hari Ka'ab bin Malik dia dihukum di pulau, tak tahu apa cerita. Akhirnya Allah turunkan satu ayat dalam Quran suratul Ahzab, berikan satu jalan keluar kepada Ka'ab bin Malik bila Allah ampunkan dia kerana kejujuran dia. Maksudnya kita ni, of course kita tak tertinggal daripada melakukan kesalahan menipu ni. Tapi selagi kita berusaha untuk tingkatkan diri kita dan juga menjauhi sikap menipu dan kita pilih untuk jujur, maka kita memilih sunnah Ka'ab ibn Malik tadi. Walaupun dia telah tersilap memilih jalan, tapi akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia pilih untuk jujur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bertemu dengan jalan yang benar. Walaupun dia seorang yang silap. Berbeza dengan orang lain satu lagi tadi, dia pilih untuk mencuri dan dia tak nak mengaku. Akhirnya dia menjadi bahan bakar di neraka dia sendiri. Itu lebih baik berbanding menipu. Allahu a'lam. Itu jawapan untuk nombor 2. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Khubaib. Baiklah tuan-puan, untuk kita nak minta ampun pada Allah Ta'ala, kita minta Allah kasih kita, tapi sedangkan diri kita ni banyak bersumber-sumberkan perkara yang tidak berintegriti lah. Itu haram tadilah. Sebab saya ingat benda ni perlu dikempenkan, perlu ada kempen yang panjang bagaimana untuk sedarkan orang ramai tentang kerosakan berakhlak ni. So kerosakan bagaimana akhlak itu boleh menentukan baik buruk dalam mana-mana institusi. Dia bukan kerana saya sebagai individu, tapi kita melakukan kerosakan secara struktur dan secara institusional melibatkan ramai orang. Keluarga boleh rosak kerana menipu, syarikat boleh rosak kerana menipu, negara ni boleh rosak kerana menipu, dan kita dah lihat benda itu depan mata kita. Kalau peraturannya tak ada, maka kita kena kempenkan elok-eloklah di kalangan pegawai ke, staf kita ke, supaya akhlak itu timbul. Sebab kalaulah staf tadi pun dah keluar kontrak, kita keluarkan dia daripada kita, dia pergi tempat lain, dia buat kerosakan lagi, kan? Dia takkan berhenti selagi dia sendiri tidak ada akhlak yang disemai dalam jiwa dia lah. Allahuakbar. Itu yang saya boleh jawab. baik tu. Boleh. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Siapa nama puan? Daripada mana? Oh. Okey, saya akan pandangan saya dari segi undang-undang lah. Saya tanya yang di sini. Berapa bayar MC bayar ni? Harus keliling berapa ringgit sekarang di Salam? Ada? Siapa tahu harga dia? Tak tahu? Tak pernah beli MC? Astagfirullahaladzim, bagusnya. Company bayar lah.
Saya nak bagi tahu. MC ni banyak jenis. Yang bukanlah dia ada dua saja, MC kerajaan, MC swasta. Yang selalu bermasalah ini MC swasta. MC swasta ni satu, sakit, pergi klinik, dapat MC. Baguslah. Yang kedua, tak sakit, tapi nak dapat MC, bayar. Yang ketiga, nak ambil MC saja. Doktor tanya, okey, ambil ubat, tak payah doktor. Ubat yang lepas pun masih banyak lagi. Nak MC saja. Saya nak bagi tahu tuan dan puan, MC ini, betul tak tahu Syah Alam berapa dia punya rate dia? Cakaplah betul-betul. Tak tahu? Sekali lagi betul, RM30 ini? MC kan RM30, mahalnya. Ada kan? Kelang Kelang tu. Tak tahu Syah Alam? Belilah sekali. Kau tak pernah cuti ni? Tak pernah cuti? Oh, tu dia sakit. Oh, tak pernah sakit. Biasa kalau tak pernah sakit Ustaz lah. Tuan tak sayang tu. Dia tanya bos nanti, pernah sakit tak? Ada yang sakit, dapat MC, pergi jumpa doktor, tambah MC. Ada yang sakit, dapat MC, pergi jumpa doktor, saya tak nak MC. Kita kerja macam-macam. Cuma saya nak bagi tahu bahawa walau apa pun MC, dia tetap mempunyai nilai RM10 ke, RM20 ke, RM30 ke. Kita ada pernah buat siasatan MC palsu. Macam mana tahu? Dia tak sakit, dia pergi klinik, dia bayar MC tu. Jadi kita buat siasatan, kita pergi di klinik itu dan kita bertanya berapa nilai MC itu. Kita RM20, kita cah RM20. Atas RM20, kan? Jadi kita kali 5, RM10,000. Tapi kesalahan itu bukannya akta yang sekarang. Akta dahulu Seksyen 4C 1961, denda dia bergantung kepada hakim. Kalau sekarang, kalau 1997, minimum 14 hari penjara. Akta yang baru 2009 tidak melebihi 20 tahun. Itu saja. Cumanya tindakan yang boleh diambil dengan Ketua Integriti. Dua tindakan yang boleh diambil. Pertama, tindakan dalaman. Yang kedua, lapor kepada penguat kuasa yang berkaitan. Kalau macam menipu, laporlah polis. Kalau macam buat tudah palsu, lapor SPRM. Jadi kita akan buat siasatan. Pasal apa tahu? Saya ada pengalaman nyiasat MC palsu di klinik Subanjaya. Subanjaya, bukan Salam, Subanjaya. Dia majulah. Dia tak pergi bertugas, tapi dia ambil macam itulah satu set. Macam yang puan cakap tadi tu, kita pernah siasat tu orang panggil buku hilang tetapi tidak ada buat laporan. Cuma kalau dalaman, tindakan pertama Ketua Integriti. Ambillah tindakan dalaman apa kesalahan yang dia buat. Pengalaman saya, kalau ada dua kesalahan, kesalahan dalaman ada, kesalahan jenayah pun ada. Saya pengalaman banyak ketua jabatan orang panggil nak jaga, jaga jabatan, jangan malu. Dia ambil tindakan yang paling rendah, buang kerja lah. Rendah dari segi value kesalahan. Kalau jenayah, sekiranya ada kesalahan jenayah, tertib, sila lapor yang jenayah. Sebab kalau tertib, lebih sikit-sikit tak apalah. Sikit je berapa? 2 minit, tak apalah. 2 minit jangan lagi kira. Tu. Boleh? Tak puas hati, PN saya, PN tepi. Siapa-siapa? Assalamualaikum. Saya Mas Dewi daripada PKNS Real Estate. Soalan saya ialah, boleh ke pekerja terus buat laporan kepada pihak berkuasa tanpa maklumkan terdahulu kepada syarikat?
Dan kedua, apakah peruntukan undang-undang melindungi pemaklum? Terima kasih. Susah soalan. Dia berkaitan dengan boleh ke kita direct boleh. Seboleh-bolehnya sekiranya maklumat itu tidak melibatkan bos, bincang dengan bos. Kalau melibatkan bos, jangan bincang dengan bos. Sebab kalau kita bincang dengan bos, maklumat tu ke mana, kita pun tak ke mana. Okey. Yang kedua, ada tak orang panggil akta perlindungan? Kita ada 2 akta perlindungan. Yang pertama, akta perlindungan pemberi maklumat 2010. Apa dia punya kepentingan? Kita akan melindungi semua orang panggil maklumat yang diberikan, termasuklah orang panggil siapa yang orang panggil memberi maklumat. Jangan risau. Dan sekiranya maklumat yang tuan dan puan itu bagi berkualiti, kita akan bawa ke mahkamah dan bicara. Dan tuan-tuan dan puan menjadi saksi penting. Jangan risau, kita ada akta perlindungan saksi. Siapa nak masuk akta perlindungan saksi 2009 boleh, tapi dia agak susah sikit. Sebab apabila kita masuk dalam program akta perlindungan saksi di sebuah organ, kita akan dikontrol oleh SPRM lah 24 jam. Nak pergi ke mana-mana pun mesti bagi tahu. Kalau tidak, kita takut apa-apa yang akan terjadi. Kita saksi penting, jumpa dengan tembak kita ke, dia culik kita ke, jadi kes akan orang panggil terganggu. Orang panggil banyak orang panggil kemudahan yang diberikan. Sekiranya kita rasa terancam, takut orang kenal kan, kita bagi keterangan saksi, kita boleh ni orang panggil tukar muka, botok, buat pemudahan plastik boleh. Cuma nak tanya tuan-tuan apa sanggup buat tu saja. Identiti boleh tukar. Kita berhubung dengan JP, kita boleh tukar. Dan sekiranya waktu kita masih bekerja, gaji 10,000, tetapi disebabkan kita menjadi saksi utama, kita tak boleh bekerja lagi. SPRM akan bayar gaji 10,000, 10,000. Jadi saya rasa siapa nak duit, buat masuklah program ini. Pastikan rasuah, jangan alung tak bayar, kita tak terlibat. Kita hanya lindung kes rasuah saja. Kadang bergaduh keluarga suami kita tak lindung, alung tak lindung, rasuah saja. Jadi orang panggil, kita ada program itu, cuma tidak ramai. Ada satu kes dulu yang buat program projek 3B dulu, ada satu orang nak masuk, tapi kita tak jadilah. Dia ikut suku dia. Tak boleh masuk program, mesti ikut kita. Jadi kalau tuan-tuan berasa suruh nak dapat duit kan, gaji free kan, masuklah program tu. Tapi susah lah, kadang-kadang tukar identiti kan, orang panggil anak pun tak boleh panggil dah kita ni, nak balik raya pun tak boleh kalau belum selesai lah. Jadi duduk situ. Puan jangan risau, kita ada 2 perlindungan, perlindungan pemberi maklumat, akta perlindungan saksi. Jadi orang panggil, kadang-kadang kita lindung tuan-tuan dan puan-puan, tapi maklum je lah kan, kita pun rasa nak live dalam FB lah, YouTube lah, nak tekan dia punya, kita punya live di mana lah, tu jangan buat macam itu. Kalau tidak, kita akan singkir lah, tak akan masuk program. Terima kasih. Kalau nak buat juga, jumpa saya. Tapi kalau gaduh dengan suami isteri, tak masuk mana. Jangan datang jumpa saya nak masuk akta perlindungan saksi, itu sendiri tanggung. Okey, ada lagi soalan last daripada peserta. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nak bertanya kepada Al-Fadil Ustaz Khubaid lah. Kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai role model kita. Walaupun zaman yang berbeza, dia punya tempo tu agak panjang kan. Tapi ada contoh-contoh atau nilai-nilai integriti yang Nabi yang boleh kita contohi kan. Jadi dalam konteks bekerja, mungkin Ustaz boleh kongsikan mungkin nilai-nilai integriti yang ada dalam diri Nabi yang boleh kita contohi untuk sekarang ni lah.
dalam konteks pekerjaan atau bekerja ni. Terima kasih. Okey, bagus. Okey, bismillah. Tunggu tu. Nabi SAW adalah watak yang menarik untuk kita belajar sebab Nabi itu jawatannya banyak kan, maksudnya dia memegang jawatan yang paling tinggi dekat Madinah sebagai ketua negara, dan di zaman yang tidak ada jawatan ni sebenarnya Nabi memegang hampir kesemua urusan negara lah. Dan antara yang saya ingat sekarang adalah antara kisahnya Nabi SAW ziarah rumah seorang Ansar diri dia, dan dia katalah sebab di Syam ni, tempat ni jauh daripada Madinah, dekat Syria ni, dan di sini ramai pencuri dan ramai orang tak puas hati dengan governor sebab Syria dia jauh daripada pusat umat Islam dan dah banyak bibit-bibit fitnah berlaku dalam diri Islam. Maka Muawiyah cakap, aku perlukan pintu untuk keselamatan aku, bukan sebab nak bermewah. Ini cara Umar menguruskan negara dia. So ini adalah rakaman kisah yang luar biasa lah. Taklah kita nak sebut yang kita perlu jadi macam tu, tapi kita perlu jadikan ini sebagai bandingan untuk sedar diri lah. Dan di akhir sekali, ini pun last saya bercakap, apa saya nak sebut menyedari satu realiti yang kita macam ni, kita begini sebab kita hidup jauh daripada zaman Nabi, dan itu kesedihan pertama kita. Saya rasa antara kesedihan yang selalu saya ucapkan adalah kita sangat jauh daripada generasi yang terbaik itu. Dan yalah, anda dapat ustaz pun ustaz macam saya. Maksudnya kita harapkan kat depan ni adalah Abu Bakar ke Umar kan, yang boleh bagi peringatan. Tapi yang tuan-tuan dapat saya, apalah yang untungnya kan. Dan zaman itu mereka sangat beruntung kerana dapat orang-orang saleh macam sahabat, macam Nabi SAW. Itu kesedihan kita zaman sekarang. Dan kedua, kerana kita memang sedar yang ini zaman yang kita ada masalah ekonomi dalam keluarga kita ke, secara personal ke, negara kita ke, dan kita dapat empati sikit kepada orang yang tidak berintegriti ni, barangkali sebab faktor ekonomi juga. Saya tak tahu kalau Tuan Haji boleh bagikan feedback juga, berapa nisbah orang yang betul-betul terdesak dengan orang yang betul-betul memang tak berintegriti ni. Adakah boleh jadi sebagian orang dia buat false claim ke, MC palsu ke, sebab memang ada masalah personal, masalah ekonomi keluarga ke, bergaduh ke apa kan, kita pun tak tahu, kena ada datanya lah. Tapi ya, kita boleh simpati sikit, barangkali berlaku begitu. Sebab itu saya datangkan satu doa daripada Nabi SAW. Saya rasa doa ni doa yang kita boleh selalu baca juga zaman sekarang. Sebab daripada awal tadi nampak banyak sangat hadis-hadis saya Quran yang berat-berat kita nak hadam hari ni. Nabi berikan kepada kita satu doa. Nabi sebut Allahumma, apa doanya? Tak keluar. Kita buka phone kita. Lupa dah doa dia. Betul-betul. Allahumma akfini. Allahumma akfini bihalalika an haramika. Siapa nak salin-salin Allahumma akfini, cukupkan aku dengan yang halal berbanding aku mencari-cari yang haram. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amma siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan benda yang halal. Maksudnya apa? Hidup kita ni sentiasa tak cukup, kan? Dan kita harap benda yang kita cari dalam hidup kita ni, harta yang kita cari, rezeki yang kita cari, yang kita suap anak kita, yang kita bagi belanja pada anak kita tu, semuanya bersumberkan yang halal, tak bercampur dengan benda-benda yang haram, supaya kita ni tak tercari-cari lebih daripada apa yang sepatutnya kita dapat. Dan satu lagi, wa aghnini. Ghani ni kita biasa terjemah kaya. Ghani kan kaya kan, maksudnya kaya. Tapi dalam bahasa Arab, ghani bukan kaya. Ghani ni maksudnya cukup. Sebab tu Hamka sebut dalam buku dia, dia kata orang yang kaya ni adalah orang yang keperluannya tak banyak. Saya ulang balik, ini kata-kata yang sangat best. Dia kata orang kaya ni bukan orang yang banyak harta, tapi orang yang sedikit keperluan hidupnya, maka dia tak perlu nak tambah banyak sangat. Wa aghnini bifadlika. Mudah-mudahan kita ni jadi cukup dengan kurniaan yang Allah Ta'ala dah beri pada kita. Cukup lah.
amma siwak, dan kita tidak memerlukan perkara lain selain daripada apa yang Allah telah tetapkan untuk kita. Doa ni doa yang sangat best, mudah-mudahan jadi inspirasi kita untuk kita jalani hidup kita ini. Kita berada dalam satu institusi yang luar biasa, yang ada banyak orang dalam institusi tersebut, dalam syarikat tersebut, dan kerana kita berada dalam kalangan masyarakat yang ramai inilah kita kena diintegriti, dan kita tahu ada cabaran-cabarannya. Kita harap dengan doa tadi menyedarkan kita bahawa kita perlu tetap dengan integriti, dengan as-sidqu, kejujuran, dan al-amanah, dan juga trustworthy kita dalam kerja kita. Saya rasa itu saja daripada saya. Ini last, mudah-mudahan bermanfaat daripada awal hingga akhir. Saya tahu mood kita nak banyak mendengar tentang real case daripada SPRM dan peraturan-peraturannya, tapi harap saya menyeimbangkan apa yang diceritakan daripada awal tadi, sebab ada dua sudut ni, sudut peraturan dan sudut-sudut spiritual kita, supaya kita sedar yang ini berkaitan dengan agama dan keimanan kita. Wallahu a'lam.